Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Cikgu Nur Razila. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri lagi sekali lah. Saya Muhammad Hasbullah Nawawi bin Cik Ismail, merupakan seorang ADE Distinguished Educator pada tahun 2017. And then merupakan KJ lah di Malaysia Sungai Besar sekarang. Tanpa mengingatkan masa lagi, saya start saya punya perkongsian pada malam ini dengan satu video dahulu. So cikgu-cikgu boleh menonton semua. Hello, video ni tentang proses pembuatan air mineral spritzer. Air minuman semula jadi spritzer diambil dari sumber bawah tanah, iaitu sedalam 420 kaki. Berikut ialah proses pembuatan air mineral spritzer. Mula-mula botol akan dibersihkan, kemudian akan ditapis dan dimasukkan ke dalam botol. Selepas itu, botol akan diletakkan label jenama spritzer. Label tersebut akan diketatkan dengan haba di dalam mesin pengecut. Wap air itu akan ditiup di dalam mesin peniup. Kemudian, botol minuman akan diperiksa sebelum dibungkus. Selepas itu, botol akan dibungkus di dalam kotak. Di dalam setiap kotak terdapat 24 botol. Kemudian, minuman-minuman tersebut akan dipasarkan ke seluruh Malaysia dan ke seluruh dunia. Ini merupakan video yang dihasilkan oleh pelajar, totally 100% using the Keynote actually. And then daripada Keynote itu, pelajar akan convert hasil yang dibuat tu menggunakan movie. So kalau kita tengok tu, all the animation semua tu semua memang done dalam Keynote semua. So saya tunjuk yang kedua. Kalau cikgu perhatikan, itu merupakan situasi di mana cannon melepaskan bullet dia mengenai castle tu, and then dalam keadaan bentuknya adalah parabolic curve. So kalau kita tengok dalam parabolic curve ni, kita boleh relatekan dengan matematik, itu quadratic function, ataupun kita boleh relatekan juga dengan angle of the cannon tu, macam mana dia nak shoot that bullet tu kena castle tu. Ataupun yang kedua, kita boleh relate juga dengan fizik, iaitu dengan berkenaan dengan force ataupun momentum of the cannon tadi. So untuk pada malam ni, kita akan start our punya tugasan kita, bukan tugasan lah, our punya like macam fun punya aktiviti dengan Keynote ni, dengan kita akan buat sendiri. Cikgu-cikgu akan lalui sendiri macam mana saya buat cannon ni, shoot that bullet of cannon tu. Kalau cikgu-cikgu perhatikan, untuk sediakan sesuatu animation ni, kita kena pastikan dulu buat objek-objek yang statik, yang kita tak nak dia bergerak. For example, kalau dalam saya punya slide ni, ada beberapa item yang memang tidak bergerak. Sebab saya tak nak banyak sangat pergerakan, sebab nanti kalau kita banyak pergerakan, pelajar pun akan hilang fokus dia. So yang dalam ni saya just fokus pada pergerakan cannon tu, and then shoot the castle, and then castle tu akan runtuh. Yang lain adalah objek-objek statik. For example, macam river, mountain, cloud, semua tu adalah objek statik.
So kita akan mulakan dulu dengan dengan Keynote. So cikgu macam biasa, cikgu akan search dahulu Keynote daripada yang depan ni. So cikgu boleh search using the one finger, put pada iPad tu di mana-mana je, and then slide ke bawah satu slide tu, and then cikgu type lah Keynote, Keynote, and then iPad akan bagi suggestion application tu Keynote, and then open lah Keynote. Okay, so play sekali lagi dah. Animation meriam tadi. Yang mana? Application meriam tadi. Okay, boleh. Terima kasih. Okay. Okay, boleh? Alright, boleh ya? Okay, so sound tu kita done by using the GarageBand. Kalau ada masa, saya akan slip masuk sound tu. Kalau tak sempat, memang pada animation tu saja. So maybe untuk sound tu maybe kita akan belajar dalam GarageBand. Okay, so kalau kita nak start, macam biasalah kita akan add plus tu pada penjuru atas kanan tu ada plus, so kita akan plus. Okay, plus. Kenapa tak boleh plus? Reset. Okay, plus. Okay, kalau cikgu perhatikan okay, ini adalah choose template yang terbaru sekarang. Dia lebih memanjang compare pada yang terdahulu. Okay, yang dahulu dia lebih square. Okay, so kenapa ni? Sebab dia adalah ratio dia. Kalau cikgu pergi pada penjuru paling kanan tu, ada bulat 3 titik tu, cikgu klik tu, cikgu tap kat situ. Okay, kat situ kalau cikgu nak yang macam yang dulu, kita boleh ambil standard 4:3. Bila 4:3 dia lebih square. Dia macam yang sama dengan yang dulu punya presentation punya slide. Okay, so kalau kita ambil white ni 16:9 ni, okay, kalau untuk kita nak buat video and then put inside the iMovie, better kita buat animation tu using the 16:9. Okay, and then kedua, our presentation right now lebih banyak using the TV, using the TV. Sebab apa? Boleh connection lebih cantik apa semua, compare dengan LCD apa semua, and then dia lebih ngam. Maksudnya dia tak akan ada ruangan hitam. Kalau cikgu perhatikan macam tadi, yang saya punya video yang pertama tu, yang Spritzer ni, video dia ada ruangan hitam. Sebab apa ada ruangan hitam? Sebab dia pakai template yang zaman dulu punya 4:3. That's why. Okay, so untuk malam ni cikgu pergi pada plus, and then cikgu ambil ratio. Memang dia akan start dengan 16:9. Okay, so cikgu boleh ambil basic yang putih saja. Okay, boleh ambil basic yang putih. Cikgu select basic yang putih. Okay, alright. Saya pergi pada slide saya. Okay, now so this is our punya objektif malam ni. Okay, yang pertama adalah animation. Okay, pergerakan itu. Pergerakan objek animation. Okay, yang kedua adalah our punya objektif adalah create a video. Okay, so done with the animation tadi yang kita nak buat yang meriam tadi, shooting the bullet tadi ke caser tu. So kita akan create a video. So video nanti kita akan fokus pada dua, satu video, satu lagi adalah GIF, animated GIF. Okay, how to create an animation. Okay, how to create an animation. Okay, kita start dengan macam tadi saya kata, kita start dengan objek yang statik dahulu. So kalau kita perhatikan objek statik yang saya nak buat tadi adalah yang pertama, kita ada mountain, kita ada cloud, kita ada river. So macam mana kita nak buat? Kita guna shape yang Cikgu Azura ajar semalam. Okay, so saya add satu slide putih. Cikgu mesti dah ada slide putih sekarang. Okay, so macam mana kita nak add?
So cikgu kena ingat balik pada sekejap Okay, pada yang atas ni kita ada brush, kita ada plus. Kita banyak bermain pada dua ni sekarang. Okay, brush plus adalah kita nak add anything yang baru. Apa-apa bahan, apa teks ke, is it music ke, is it objek ke, itu plus. Kalau kita dah ada objek, kita nak buat pertukaran, dia brush, like macam rumah. Kita ada rumah kan, so kita nak cat di rumah itu. So nak ubah our punya pemandangan rumah, cat rumah apa semua, we need to use the brush. That's why Apple ni dia lebih dekat dengan kehidupan kita. Dia guna icon-icon tu sebab kita mudah faham. Okay, so sekarang kita plus and then kita pergi kepada objek. Okay, so ingat yang pertama ni adalah untuk table. Yang kedua ni adalah untuk chart. Yang ketiga ini adalah untuk objek dan teks. Yang keempat ni adalah kita nak add foto-foto yang kita ambil ataupun daripada kamera ataupun kita nak record audio, kita nak insert gallery, okay? Kita nak insert from ni maksudnya file daripada file lain, drawing and then equation ni lebih using untuk yang menggunakan formula lah, okay? Ataupun numbers. Okay, so sekarang kita add using the object. Okay, so objek yang pertama adalah kita nak buat dulu tanah dengan sky. Okay, macam mana saya buat? Saya ambil petak ni. Okay, and then kita tarik. Okay, saya kecilkan dulu. Okay, saya buat ruangan tanah ni dulu. Okay, and then saya letak bawah. Okay, kalau cikgu perhatikan, ada line kuning kejap, ada tak ada. So line kuning tu adalah refer kepada objek kita center pada skrin putih tu, pada paparan yang putih tu. Okay, so bila dah center, kita akan buat editing pada color. So kita pergi pada brush. Okay, so kita ada 3 kat sini. Saya ulang balik yang Cikgu Azura semalam. Satu style, kedua text, satu adalah arrange. So style ni kita nak buat perubahan color, kita nak buat ada border, okay, ataupun reflection, ataupun kita nak opacity, kita nak kurangkan opacity ni, maksudnya kita nak blurkan dia. Okay, so sekarang color tu saya tak nak warna hijau, macam bosan je. Okay, warna hijau macam tu kan, satu color, satu tone. Kita nak buat 2 tone. Okay, kita pergi kepada gradient. Okay, gradient adalah combination 2 color. So macam mana kita nak buat? Kita pilih start color tu. Kita nak start dengan maybe hijau yang muda sikit, and then end dengan hijau yang tua. Okay, ataupun kita nak ada ground sikit, macam tu. Okay, nak ada ground sikit. And then kata macam tak logik je ground dia kat bawah kan. So nak tukar, kita flip color. So coklat tu berada di atas. So kita boleh main color kita. Okay, ataupun kita nak buat angle pun boleh. Okay, using the angle. Mana yang ada coklat sikit. Okay, macam tu. Okay, using the angle, pergerakan color kita. Kita nak lebih coklat tu dekat mana? Ke kanan ke kiri ke? Terpulang lah. Okay, alright. Bila dah jadi yang tu, kita copy lagi satu. Kita pergi kepada copy and then paste. Sebab kita nak yang sama. And then kita bukakan sepenuhnya. Okay, tutupkan ruangan yang putih tu. Okay, itu adalah untuk sky yang biru punya. Okay, kita buat editing lagi. Pergi kepada brush. Okay, pergi kepada fill tu. Okay, sama gradient. So sekarang kita nak guna warna biru. Okay, so guna warna biru. Okay, and then satu lagi biru tu lebih gelap atau gelap sangat. Okay, so saya ambil yang cerah sikit. Okay, so kita angle. Okay, macam tu. So flip. Okay, alright. So nampak sikit kan, ada atas ada gelap sikit, bawah makin cerah. Okay, so bila kita dah done, kalau kita belajar semalam, kalau cikgu-cikgu ingatlah, kita boleh lock mana-mana objek yang kita tak nak gerakkan. So saya lebih suka kita lockkan dia. So pergi kepada brush,
pergi pada arrange, ada lock di bawah sekali. So lock. So dia tak akan bergerak. Cikgu gerakkan jari pada objek tu pun dia tak akan bergerak sebab dia dah lock. Compare dengan di atas ni, dia boleh gerakkan lagi sebab kita tak lock lagi. So kita pun atas ni sky pun kita nak lockkan dia. Okay. So lock. Nampak aja tu. Tadi terlalu banyak. Cikgu Zila tutup mute. Okay, so itu kita dah done dua perkara. So kita nak masukkan mountain pula. Okay, pergi kepada plus sebab kita nak masuk benda yang baru. Okay, so dekat sini kalau nak cari mountain tu satu-satu ni susah agak sukar lah, lambat. So macam mana kita nak cepat pergi kepada kanta ni, kanta pembesar ni. Kanta besar ni adalah untuk search. So kita type mountain. So keluar, tak ambil pun memang dah suggest lah mountain mana. So ambil lah mountain yang sesuai yang cikgu nak. So saya ambil mountain ni lah. Okay, so I put here. Okay, mountain. Okay, and then I change the colour juga. Takkanlah mountain warna hitam kan. So mesti warna style. Ingat style dah untuk ubah colour. So saya pergi pada gradient juga. So lebih pada hijau lah. Saya ambil warna hijau. And then yang hijau yang lebih muda sedikit. Okay, so nak gelap atas ke, kat bawah ke? Okay, mana yang lebih sesuai lah. Okay, so dah jadi. So itu ikut kesesuaian cikgu lah. Okay, and then tak penuh kan? So kita nak penuhkan dengan mountain semua tu. Okay, so cikgu boleh copy and paste. Okay, put satu lagi mountain. So kita dah dapat 2 mountain. Kalau cikgu nak rasa nak ada 3 mountain, so boleh juga. So kita paste sahaja. Paste, kita ada 3 mountain. Okay, so kalau so nak nampak dia ke depan sedikit, letak ke depan sikit. So dia lebih nampak macam realistik sikit. Okay, alright. Macam tu. Dia lebih nampak realistik sikit. Okay. Okay. Alright. So dan tak apa, yang terlebih tu tak apa, nanti bila kita kita play kan punya ni, dia takkan nampak lah. Nampak macam tu lah. Okay, dekat punya tu. Alright. So next adalah river. So kita add river, sama search tadi lagi river. River. VE. Okay, dah ada river. So I put river here. Besarkan sikit. Okay, and then river tu tak kalah hitam kan. Ini bukan, kalau hitam boleh, maksudnya sungai tu kotor lah kan. So tak nak, kita nak ambil, nampak jernih sedikit. So kita ambil warna biru. Same, okay, saya buat using the gradient. Okay, so itu pun nampak cantik dah kan, warna biru tu kan. Okay dah, saya done. Okay, and then ada cloud kan, kalau cikgu ingat. So kita add lagi cloud. Sama, search cloud. Okay, put cloud. Okay, nak besarkan sikit. Okay, so and then pergi pada brush. Sama, fill. Kita bermain colour je semua sekarang ni. Okay, so cloud tu warna putih sikit. Combine dan grey banyak sikit. So putih sikit, putih banyak. So cikgu boleh test. Cikgu boleh test. Okay, ini lebih cantik. So ini kita terangkan sikit. Okay, alright, Chun. Okay, so nak cloud tu nampak banyak sikit kan. So kau just copy paste je lah. Copy, paste, tak, cantum, copy, paste, 3, paste, besar sikit. Okay, so ini, okay, ini cikgu boleh buat select 3 kan, belajar semalam kan. Tab 1, yang lain guna 1 jari lagi tunjuk lagi kan, lagi 1 tu tap. Okay, so cikgu boleh copy, paste. Okay, so jadi. Alright. So cikgu boleh lock. Okay, sekarang kita nak lock our punya mountain. So pergi pada brush, pergi pada arrange, lock. Sama juga. Ataupun cikgu tap semua ni, tap dekat luar tu pada kuasa hitam tu, select all,
Okay, ambil brush, lock, unlock, ambil lagi sekali brush sebab saya ada dah unlock kan, so saya lock, semua. So memang tak akan bergerak lah benda ni sebab yang ni adalah objek statik yang saya tak nak gerakkan. Okay, next, yang ni kita dah done macam yang saya punya ni. Kalau perhatikan, ini adalah objek statik, kecuali yang warna bulat dan merah tu. Bulat dan merah ni kalau kita tengok pada yang asal tadi, dia ada dekat belakang Canon tu. Itu bullet of Canon. So kita buat lagi bullet of Canon kat sini. Satu. Kita add. Okay, kita just ambil warna, kita ambil bulat je. Okay, macam mana saya add warna merah tu, keliling merah tu. Kenapa saya ambil keliling merah tu? Sebab saya nak tunjuk bullet tu panas. Okay, so macam mana saya buat? Saya pergi pada brush, pergi pada style. Okay, kalau cikgu perasan ni ada border ni, border ni saya enable. Okay, so dia dah keluar style bulat tu, and then warna hitam, still warna hitam lagi kan. So we need to change colour here, bukan dekat fill, dekat colour, hitam bawah ni. Okay, saya change to colour warna red. Okay, macam tak nampak pun lagi kan. Memang tak nampak sebab apa? Dia punya ketebalan ni, ketebalan dia satu je, tak nampak sangat. Kalau cikgu perhatikan tu ada tu sebenarnya. So kita dragkan dia punya cursor tu lebih tebal. Nampak dia dah makin merah. Okay, okay, done. Buat 10 ke pulang lah. Okay, dah lah 8 cukup. Okay, alright. So yang ni, jari besar kan. So kalau jari besar, kita zoom. Cikgu pitch using the 2 jari. Kita letak 2 jari using the ibu jari dengan jari tengah ataupun jari telunjuk tu. Letak 2 tangan pada screen and then pitch. Pitch tu maksudnya kita bukakan tangan kita. So kita boleh zoom it. Okay, sebab apa? Sebab jari kita ni besar kan. Macam jari saya memang besar lah. Okay, saya zoom it and then saya boleh gerakkan. Kalau macam tadi dia akan jadi besar kecil the our punya objek. Okay, done. Cukup. Okay, kalau tengok balik pada skrin yang asal tadi, kita dah done, cuma tinggal lagi Canon castle, lepas tu ada star boom and then ada arrow, bukan, ada apa, line yang curve tu. Okay, so kita start dengan draw Canon dulu. Okay, kat sebelah tu saya dah bagi guide mana tak dapat ikut tu. Kalau saya terlampau laju, cikgu boleh ikut guided yang saya tepi tu, ataupun cikgu boleh beritahu dekat check room lah kalau saya laju sangat. Okey ke setakat ni? Saya bagi maybe 1 minute untuk siapkan yang ni dulu. Okey, boleh saya bagi 1 minute dulu. Try siapkan dulu. Okay, so boleh try buat dulu. Okay, any questions? Ada nak tanya boleh direct terus, buka mic, boleh tanya saya kalau ada sebarang pertanyaan, ataupun boleh tanya dekat chat room. Saya tak nampak chat room tu. So maybe Cikgu Shu ataupun moderator lah beritahu saya apa persoalan cikgu-cikgu semua. Okay, setakat ni tak ada soalan lagi kat chat room. Okay, alright. Tapi boleh tunggu dulu kot. Tunggu dulu. Mungkin mereka sedang buat ke? Okay, alright. 1 minute. Okay, so basically untuk yang first step ni adalah kita create, bukan create lagi lah, kita cuma baru add backdrop je. Kita just susun backdrop dulu. Awak punya prop lah katakan. Ini prop. Yang beraslinya, yang benda yang beraslinya belum lagi. Kecuali so, kita masukkan shapes. Bullet Canon je lah baru ada. Satu tu je. Cuma saya nak ingat bullet Canon ni kalau cikgu nak kecilkan nanti, better pergi pada arrange, enable constraint proportion tu, enable dia. Sebab nanti dia
dia boleh sekata besar tu. Tak adalah nanti dia jadi oval. Okay, bila kita nak kecilkan dia nanti. Okay, kita tak tahu lagi sebesar mana Canon yang kita akan lukis nanti. Okay. Okay, kita ada soalan kejap Cikgu Awi. ada. Okay, ya. Apa soalannya? Soalannya macam mana daripada Cikgu Zuraifa. Okay, thank you Cikgu Zuraifa for the question. Macam mana nak susun awan and bukit yang bertindih tu? Boleh ulang tak? Alright. Okay, thank you Cikgu Zuraifa. Okay, saya select all. Saya unlock dulu. Okay, kalau cikgu perhatikan, okay, kalau cikgu letak sama tu, dia akan dia tak nampak bertindak lah. Cikgu kedepankan sedikit, bawa dia ke depan sedikit. So and then yang kedua adalah disebabkan color tadilah. Kita mainkan color tadi. Okay, kalau macam ni pun kita nampak mountain yang di sebelah kiri dan kanan tu tak termasuk belakang lah. Depan ni nampak, maksudnya macam satu objek je yang sama je bercantum macam tu. So kita nak asingkan dia, nampak berbeza sikit, kita ke depan kena sikit. Like macam dia ada, kita susun kertas kan. Kalau cikgu susun kertas tu ke depan, kalau susun buku lah, kalau susun buku tu sama level je, dia akan nampak macam satu baris macam tu. Kalau kita ke belakang sedikit, dia lebih cantik susun. Macam domino lah, domino. Susun macam like domino. So sama juga awan ni, kalau kita tak straight macam tu, susun satu line. Kalau cikgu perasan tu, keluar warna kuning kan? Oops. Keluar warna kuning tu, maksudnya dia satu baris. Okay? So bila satu baris, tak nampaklah dia macam bertindan-tindan tu. Tak cantik. So nak lebih cantik bertindan, ke depan sikit. Jangan kena jadikan dia kuning. So macam tu lah. Okay, so macam tu. Terjawab kot soalan tu. Alright, so saya unlock balik. Okay, so kita pergi kepada draw a Canon. Okay, yang pertama slide up dot from bottom of iPad. Okay, cikgu slide ni keluar dot macam tu. Okay, macam mana nak keluarkan dia? Puan Reha ada beritahu kot. Kita slide daripada bawah tu, daripada tempat yang putih tu. Awak punya frame iPad tu, tolak je naik ke atas ke tengah. Okay, dia keluar. Dah dock tu. Okay, lepas tu pergi kepada Safari tu. Itu simbol kompas tu. Holdkan dia sampai dia naik, keluar macam tu. Jangan keluar macam tu lah. Ataupun okay, dia hold keluar, terus drag. Okay, the drag akan keluar macam ni. Cikgu letak kat tepi. Dia akan jadi split screen. Okay, so bila dah jadi split screen ni, okay, so cikgu akan cari, search, okay, Canon. Okay, Canon kartun lah, kita buat kartun. Okay, so nak pergi pada image. Okay, so nampak tak? So Canon tu pelbagai Canon lah ada. Biasalah kita nak ambil Canon yang macam ni. So cikgu hold tu, gambar tu, bila cikgu boleh gerakkan macam ni, okay, cikgu boleh gerakkan image di kat itu, dan then cikgu pindahkan ke Keynote, and then dia keluar plus. So bila dia keluar plus, lepaskan, and then dia dah copy and paste. So tutup kita punya slide ni yang tengah ni. So macam mana kita nak buat? So kita besarkan sedikit, senang nak tu. Okay, kalau using the pencil, tak ada masalah. Tap je pencil tu dekat screen, terus dia akan masuk drawing. Kalau yang cikgu yang tak ada pencil, using the stylus ataupun using the finger, jari, saya ingat lagi ya. So macam mana kita nak buat? Kita pergi pada plus. Okay, kita pergi pada plus. Pergi kepada gambar yang macam ada mountain tu di sebelah objek ni kan, sebelah ni. So insert, ni objek insert. So kita pergi pada drawing, dia keluarkan benda yang sama. So cikgu boleh using the finger. Kalau you nak using the finger, we need to pitch dahulu, besarkan dahulu objek tu. Okay, okay, besarkan. Okay, sebelum kita nak melukis tu, okay, saya ingatkan lagi sekali sebelum melukis tu, kita kena pergi pada objek ni, kita
pergi pada brush, style, kita kurangkan opacity dia. Kenapa kita nak kurangkan opacity? Kita nak blur. Bila kita trace nanti, kita akan nampak line kita yang trace tu nanti. Kurangkan opacity janganlah sampai hilang kan. So agak-agak macam dah blur, maybe dalam 50% ke. Okay, done. Alright. Okay, so cikgu pergi balik. Okay. So dia jadi macam kertas suris lah. Dia kertas. Yes. Okay. So bila dah pergi macam tu, so cikgu boleh draw. So cikgu pitch dulu kalau nak using the finger lah. Okay. Now saya using the pencil lah. Okay. So saya ambil yang ketebalan yang agak sederhana, tak boleh tebal sangat. Okay. And then kita sketch. Okay. Alright. Okay, dah laju sikit. Okay, cikgu boleh cari. Okay. Alright. Okay, sementara tu Cikgu Awi, Cikgu Atiah tanya, Okay. kalau kita buat instant alpha macam semalam boleh tak? Okay, kita sebenarnya kita tak galakkan kita ambil objek daripada internet. Sebab apa dia etik ya? Kalau sebab macam saya sebab dah involve dengan Apple ni lama. Sebab dalam Apple ni dia lebih tekankan kita menggunakan objek yang original. Maksudnya kita yang create sendiri. Kalau kita tekap and then kita design walaupun bentuknya sama, tapi itu adalah hasil original kita, hasil daripada tangan kita, cuma kita tekap saja. That's why kita tak galakkan menggunakan like macam copy and paste daripada internet objek tu. Okay, so itulah so itulah salah satu kenapa saya tak terus guna instant alpha tu. Okay, alright. So macam tu ya. So itu mungkin salah satu purpose kita menekap ni. Sebab yelah kadang-kadang kita mungkin ada tangan yang tak bersendi tu, tak berapa tahu cara nak lukis kan. So kita tekap. So bila kita tekap ni sebenarnya bila kita dah ubah about 30 to 40% tu, dia dah jadi hak kita. Yes, betul. Okay, thank you Cikgu Atiah for the question. Okay, warna biru. Ikutlah kalau cikgu nak ubah colour tu, pulang pada cikgu lah sendiri kan. So, colour tu pulang lah. Okay. So, bila kita dah done ni, dah jadi dah Canon kita ni. Okay. And then, done. Okay, bila dah done, cikgu gerakkan. Nampak? Terhasil lah Canon kita. Okay, rupa. Ada warna kuning satu lagi kan. Kuning. Coklat. Okay, done. Okay, so objek asal ni kita delete. So jadilah Canon kita, siap. Okay, so apa yang kita dah siap ni, kita copy. Okay, pergi pada slide yang tadi, awal tadi, and kita paste. So jadilah Canon kita. So kita kecilkan sikit. Okay, done. Alright, so jadilah Canon kita tu. Okay, kenapa saya tak lukis Canon pada tempat yang kita buat mountain pun semua tadi? Okay, so kalau kita lukis pada mountain ni semua, dia akan mengganggu. Okay, so kalau boleh cikgu nak buat objek, setiap objek yang drawing, cikgu pergi pada slide berbeza-beza. Okay, macam ni Canon, saya lukis Canon saja. And then next, pergi pada slide break apart of castle pula. So kita jangan buat pada satu slide. Sebab nanti dia akan jadi objek yang bergabung. Contoh kalau macam ni kan, kalau buat macam ni. Okay, so done. Okay, so kalau saya buat lagi tambahan, done. So dia nampak dia bergabung tu, semua objek tu. Bila saya gerakkan, so dia jadi
dia bergabung. So susah kita nak buat editing nanti. Okay, so nak elakkan daripada itu, so kita buat lukisan kita tu di tempat yang lain, slide yang berbeza. Okay, slide yang berbeza. So cikgu nak add slide tu, lupa saya nak beritahu, add slide ni di bawah ni ya. Yang add slide di bawah ni. Okay, cikgu boleh add tambah. So pilihlah yang mana yang kosong. Okay, alright. Okay, so next kita pergi kepada break part of castle. Okay, break part of castle ni kita using the scale yang Ustaz Syukri buat hari tu. Okay, ingat tak Ustaz Syukri buat yang kepala tu kan, budak kepala botak tu, kita breakkan dia kepada 5 bahagian. Kata nak menerangkan pasal berkenaan dengan hukum nikah. Macam tu. Okay, so macam mana kita nak buat? Yang pertama, kat situ arahan pertama saya kata add castle. Okay, macam castle ni kita nak add macam biasalah, pergi kepada simbol objek and then search castle. Okay, ada tu castle. Okay, and then castle ni pula, kalau cikgu perhatikan castle ni, kalau macam cikgu Zura ajar semalam, kita boleh break apart kan. Tapi kita tengok dulu, is it castle ni boleh break apart or not? So kita pergi kepada brush, pergi pada arrange, tak ada break apart. So bila tak ada break apart, maksudnya kita kena break sendiri, macam Ustaz Syukri buat hari tu. So kat sini arahan saya, duplicate another 2 castle, maksudnya kita dah ada 1. So kita copy and paste. 1 tak tepi dulu. Okay, tak kat luar, tak sikit atas. And then yang kedua, paste. Kita ada 2 castle. Okay, alright. So yang kedua, saya kata okay, add rectangle. And rectangle, change the color of rectangle. Okay, kita masukkan rectangle pula. Rectangle tu 4 segi lah. Ni 4 segi ni. So change the color. Okay, ambil lah color apa, warna biru. Kita tak nak sama dengan warna hitam tu. Okay, so that rectangle, cikgu gerakkan kat sini dulu. Kita nak break pada 4 yang kecil tu. Okay, yang kiri dan kanan yang tower dia tu kan. So yang tu kita nak break. So cikgu gerakkan square tadi ni pergi kepada ni tower yang kanan tu, dan cikgu tutup dia. Okay, so bila dah tutup, cikgu copy and paste. Sebanyak berapa? Sebanyak 4. 1. Okay, saya tak tepi dulu. 2. 3. 4. Okay. Alright. So, now kita dah ada duplicate dah settle dah. Okay, so combine castle with rectangle tadi. Combine castle tu maksudnya kita tutup macam tadi lah. Yang tower yang pertama tadi, kita tutupkan dia. Okay, so and then tap brush icon. Okay, lepas tu cikgu pergi pada arrange. Okay, and then select icon number 2 dekat combine shape tu. Oh sorry, kita kena select dulu kedua-dua. Sorry saya tak boleh kat situ. Kita kena selectkan kedua-dua objek ni, castle dengan warna biru rectangle tu. So pergi kepada brush, pergi pada arrange. So dia akan keluar combine shape. Kalau kita tak select macam tadi, dia tak akan keluar combine shape tu. So dekat combine shape ni, cikgu ambil yang kedua, iaitu intersection tu. So tinggal lah, dia terjadilah macam tu. Okay, part tu. Okay, so ini kita dah done part yang sebelah kanan. Okay, sekarang untuk sebelah kiri pula. Cikgu kena ambil objek castle lagi tadi, yang same size tadi, yang kita duplicate tadi. So pergi ambil rectangle yang biru lagi, sama, kita susun dia balik macam tadi. Okay, oh sorry. Okay, so buat ulang perkara yang sama. Tap pada dua-dua objek itu, dia akan keluar macam tu. Pergi kepada brush. Okay, and then combine shape number 2. Okay, kita dah break part. Tower kecil tu kiri dan kanan. Okay, sekarang kita nak castle tu dia hilang pula. Kiri dan kanan tu tak nak.
So ambil cancel yang warna yang ketiga tadi, and then kita put rectangle tadi juga sama. Oh, ada lebih satu rectangle. Okay, so sekarang cikgu guna tap pada tiga objek tu serentak. So dia akan select ke semua tiga objek tu, and then pergi pada brush, and then saya kata yang nombor 5 tu kan, combine cancel with 2 rectangle, tap brush icon, tap arrange, select icon number 3. Number 3 tu sebelah combine tu 1, 2, 3, 3. Okay, so kita done. Siap. Okay, so kita put balik our punya cancel tadi. Cantum balik lah. Kita cantum balik. Oops. Okay. Okay, cikgu select. Tiga-tiga tu, cikgu group. Okay, senang. Okay, alright. So, bila dah group, kita change color kepada... Oh, tak boleh change color macam tu. Sorry, sepatutnya kita change color awal tadi. Kita ungroup balik. Kita change color dulu. Okay, kita ambil gradient juga. So, warna coklat. Okay, maybe yang terang sedikit. Okay, so saya nak bawah gelap. Kita nak atas tu gelap. So, change flip. So yang ni pun sama. Free color gradient. Okay, pun sama. Saya nak bawah gelap. Flip color. Okay, fill gradient, and then change color, fill, and cerah sikit, and then flip color. Alright. Okay, so cikgu. Yes. Yeah. Alright. Cikgu Awi, yes. Yeah. Boleh tak ada permintaan daripada Cikgu Murtaza tanya, macam mana cara nak cut cancel tu? Tadi nak break part. Break part of cancel. Okay, alright. Ini dah saya letak tepi dulu. So saya ambil cancel lagi ya. Okay. So cancel. So part. Alright. So break part of cancel tu, cikgu kena ambil cancel ni sebab kita tak ada arahan yang boleh break part. So we need to break part secara manual lah. Okay. So daripada yang original ni, okay, cikgu boleh ikut lah instruction tu. Saya tunjuk satu je. Okay. So kita ada rectangle satu ini. Kita tutup. So kalau boleh kita pastikan dia berada di atas. Rectangle tu tutup dia. Tutup yang part yang ni. Ni kan, yang tower kecil tu kan, tutup dia. So bila kita dah tutup, cikgu tap pada rectangle tu and then hold dia, jangan lepas, dan tap pada cancel yang besar tu. So dia akan select kedua-dua. Okay, guna dua jari kan. So, bila dah select kedua-dua tu, cikgu pergi pada brush. And then cikgu akan nampak kat sini combine shape. Combine shape ni kita ada 1, 2, 3, 4. So kalau ikut arahan tu dia kata ambil nombor 2. Okay, so tap nombor 2, hilang lah. So jadilah tower kecil yang tu. Okay, so dia akan jadi macam ni lah. Okay, ini saya dah group balik sebab kita nak paste dekat our punya yang nak buat animation nanti. So ini kita copy and then pergi pada slide yang awal yang kita buat tadi, yang kita dah susun bullet cannon tadi dengan cannon, and then kita paste. So awal punya castle. Okay, done castle kita. Okay, so kat sini cikgu boleh ungroup balik, boleh, tak ada masalah. Okay, sebab kita nak buat animate nanti. Okay, done yang tu. Alright, so pergi kepada star boom pula. Apa dah kita ni ada lagi masa.
Okey, untuk star boom ni, yang star boom ni tu ada macam pecah tu kan, kena cannon tu pergi kat situ, dia macam nak break part of the caster tu kan, nak pecah kan. So kita nak buat star boom ni. So kalau kita add objek. Okay, saya rasa saya bagi 1 minit tu untuk caster ni dulu. Okay, bagi dulu 1 minit. Try macam mana. Okay, kalau ada pertanyaan boleh tanyalah. Okay. Okay, so sekarang kita nak practice untuk buat castle dan kita nak try to break the part of the castle. So tadi kita guna shape tu kan? Shape saja dulu. Okay, cikgu kena ingat kita nak buat animation ni terakhir sebenarnya. So yang lambat sedikit adalah kita menyediakan bahan-bahan tu dulu. Itu yang kita kena tahu tu. Okay. Macam ni kita memang sediakan bahan dulu. Okay, after that kita akan easy bila bahan dah ada semua. So dia easy lah untuk animation ni, sebab kita akan tengok nanti animation yang sesuai kita akan guna nanti. Okay. Ya, dan mungkin kalau ada shape yang memang dah boleh break apart, so mungkin kita lebih mahir lah. Lagi satu mungkin sebab kita baru guna untuk malam. Baru guna malam ni kan. Ya, betul. Masa sikit. So, tapi bila lama-kelamaan lepas ni insyaAllah jadi lebih mahir lah. Okay, insyaAllah. InsyaAllah. Okay, alright. Kita pergi pada star boom pula. Okay, star boom ni banyak cara lah nak buat. Okay, yang pertama kita boleh using the pencil ataupun kita nak using the finger, nak lukis sendiri. Okay, just star macam tu kan. Kalau waktu boom. Okay, using the light macam color sedikit merah kan. Okay. Okay, pun boleh juga korang buat macam tu. Tapi saya nak tunjuk combine juga. So saya tak using the pencil sebab ada cikgu-cikgu yang tak using the pencil. Okay, tak dapat using the pencil. So saya tunjuk cara macam mana saya combine. Okay, itu saya pergi pada add. Okay, saya cari star. Tapi star tu tak ada star yang macam saya punya tu. Okay, so macam mana saya buat? Saya pergi ambil star yang ni. Ini. Saya ambil star yang ni. Okay, alright. So saya besarkan. Kenapa jadi tu? Sebab saya tekan yang hijau tu. Okay, yang hijau tu yang jadi gemuk tu. Jadi macam berapa sisi tu? 2, 4, 6, 8, 10. Octagon. Okay, so saya jadikan star macam tu. Okay, saya besarkan. Okay, alright. And then you cikgu-cikgu pergi duplicate. Okay, copy and paste. Okay, bila copy and paste, okay, cikgu tap one finger dekat one finger dekat objek, dia akan select kan. And then one finger lagi cikgu rotate yang dia. So bila cikgu rotate, dia akan macam ni jadi. Macam tu. Okay, so cikgu letak tepi ni. Nampak? Dah jadi dah. Okay, dah bagi macam star banyak kan. So cikgu tap tap select, and then cikgu tap lagi satu finger, tap lagi satu sekali, dia akan select 2 star tu. Okay, and then cikgu pergi pada brush. Okay, cikgu pergi pada style. Saya tak nak warna hitam tu, saya nak ambil no fill. Okay, sebab apa? Sebab kita tak nak. Sebab kita nanti nak nampak castle tu. Okay, boom tu, star boom tu biar nampak castle. Okay, so saya pergi balik pada star tu, saya undo balik, and then saya ambil border. Okay, bila pergi pada border tu, okay, nampak tak line, kalau cikgu ingat tadi, line star saya tu warna merah. So saya buat color warna merah. Okay, and then sama, saya tambahkan ketebalan star saya tu, 7 pt. Okay, and then cikgu pergi pada arrange tu pula, yang keluar lagi.
pada brush tu, pergi arrange pula. Kalau ikut arahan saya tu, select icon number 1 in combine shape. Okay, yang ni, yang bawah ni. Okay, select. Terus jadi. Okay, alright. So cikgu boleh tap kat dalam tu. Nampak? Bila cikgu double tap 2 kali, 1, 2. Double tap 1, 2. So double tap pada start tu dia akan keluar macam tu. Okay, and then cikgu boleh type. Boom. Okay, tak nampak kan? Sebab apa tak nampak? Sebab tulisan tu warna putih. So cikgu double tap pada yang text tadi, 1, 2, dia akan keluar macam ni. Dia macam select. So bila select, cikgu pergi pada brush, pergi pada text. Tu text warna putih tu dia tak nampak tu. So cikgu ambil lah warna hitam katakan. Dah, boom. Okay, and then cikgu boleh besarkan text tu. Okay, pergi pada brush balik, besarkan. Kau punya size of boom tadi. Okay, boom. Alright, pada yang guna pen, okay, pada yang ada guna pen, yang guna pen lah, itu yang tak apa, cikgu-cikgu yang tak ada guna pen, so delete. So pada cikgu yang guna pen, cikgu boleh tulis kat dalam tu, Apple Pencil tu, so tulis boom. Dia lebih kartun sikit lah, so letak corak-corak sikit. Okay, done. And then cikgu pergi pada boom ni, dia dah select dah kan, so pergi pada tab lagi satu, star, akan select kedua-dua tu, and then kita groupkan dia. Okay, alright. So bila yang tu kita copy, okay, letak pada slide yang kita tadi, paste. Alright, kita dah ada dah start dekat ni. Nak suruh situ kan, boom. Okay, alright. Okay, so settle yang ni, boom ni. Okay, cikgu boleh letak dulu. Okay, so settle, and then kita ambil curve. Curve pun jangan buat dekat sini Kalau cikgu perasan kata, kalau saya buat curve kat dalam ni, dia tak boleh nak edit tau. Tengok saya buat curve dalam ni Saya ambil curve. Okay, nampak? Kita susah nak gerakkan. So macam tu je boleh. Tak boleh dah. Sebab dia ada objek banyak sangat. Okay, so macam mana kita nak curve tu cantik, better kita buat pada slide yang lain. Okay, so macam mana nak buat? Okay, ni saya buat dulu delete. Pergi pada plus, ambil curve. So gerakkan curve tu sebesar yang mana cikgu nak, agak-agak lah tadi. So then cikgu tolak warna hijau ni untuk curvekan dia, naikkan curve tu. So cikgu boleh gerakkan lah ke kanan ke kiri, boleh nampak center lah. Okay. Tu kalau cikgu nampak center letak warna kuning tu letak. So ni belum lagi kan. So macam tu. So itu lebih pada center lah. Okay, so bila dah jadi curve macam ni, cikgu, okay, curve ni penting kalau cikgu nak buat animation nanti, sebab kita nanti kita ada banyak animation kita akan pakai. Okay, antaranya adalah create path. So bila create path tu, kalau kita tak ada curve ni, kita susah nak draw secara curve yang betul. Okay, curve ni adalah guide kita untuk kita buat create path secara parabolik yang betul lah nanti. Okay, so cikgu copy. Okay, pergi balik pada ni and paste. Okay, nampak? Ngam-ngam. Ngam-ngam jatuh kat situ kan. So kita gerakkan sikit punya meriam ni. Okay, so sekarang kita dah boleh start buat animation. Okay, so kita letak bulat ni dekat Canon. So saya kecilkan sikit, saya letak kat Canon. Okay, so pastikan bulat Canon tu di belakang, di belakang of the tersorok dia. Kalau dia duduk di depan, kalau dia duduk di depan ni, duduk depan tu kan, tiba-tiba duduk depan kan. So cikgu gerakkan, pergi pada erase ni, gerakkan ni cursor dia ni. Cursor ni move to back, move to front, move to back. Kita ini move to back, yang ni move to front. More lah. So kita gerakkan sikit sampai dia duduk belakang je. Jangan banyak sangat. Kalau banyak sangat, dia sampai terlampau banyak dia punya objek belakang sangat. So nanti tak nampak pula. So agak-agak dia hilang yang pertama tu dah cukup.
gerak lagi sampai okey dah cukup. Stop. Okey. Okey, bila dah jadi macam tu, kita nak buat animation yang pertama. Okey, kalau cikgu perhatikan animation yang pertama ni, kita akan buat dulu bullet cannon motion path yang pertama. Okey. So, mana tak bullet, hilang dah bullet. Okey, tak apa. Cannon kita ni kita tak move. Kita tak ada buat animation. Kita tolak tepi dulu. Nanti kita sorok balik. Kita letak balik. So, kita select dulu kau punya bullet path ni, bullet cannon tu. Okey, kita tap pada bullet cannon tu. Cikgu tap sekali je. Jangan double tap. Tap je sekali. Dia terus keluar arahan-arahan. Cut, copy, paste, delete, add shape, comment, link. Kita pergi pada animate. Okey, pergi pada animate, kita ada 3. Build in, build action, build out. Build in maksudnya objek tu tak ada lagi. Kalau kita play di sini, objek tu dia tak ada. Dia tak appear lagi. Bila kita tap baru dia appear. Kita play, kita tap pada screen baru dia appear. Add action ni, objek tu dah ada dah macam ni. Objek dah ada. Action dia nak buat apa? Dia nak bergerak ke? Macam tu. Dia nak bergegar ke? Okay. Build out ni, bila dia dah kena dekat caster tu, kita nak bullet tu tak nak dah ada kat situ. Hilang terus. Okay. So sekarang, kita bukan nak build in. Objek bullet cannon tu dah ada. Cuma duduk di belakang, kita dah sorok dia dekat belakang cannon tu tadi. Okay. Cuma kita alihkan dulu cannon tu. So kita ambil build action. Bila build action, kita ada create path. Banyak ni. Sekarang, Keynote, kalau yang dulu, dia just tulis je nama-nama, create path, opacity, rotate, scale. Tapi yang terbaru ni, kita ada create path, opacity, dia dah ada dah. Kalau create path, dia ada arrow. Atas, kiri, kanan, bawah, kita suka hati dah nak bergerak macam mana. Kalau opacity, maksudnya dia makin blur. Kalau rotate, dia buat simbol pusing. Kalau blink, maksudnya macam air. Blink. Kalau bounce, dia melantun-lantun. Ada dah. Okay, so tak susah kita nak pilih our punya animation. So sekarang kita nak create path. So ambil create path. So yang ada 2. Satu yang macam free, maksud ini adalah free design. Yang ni lebih pada straight line design. Okay, alright. So sekarang kita nak free design. So beli free design ni, okay, cikgu create. Okay, cikgu createkan dia. Buat tolak je. Itu yang penting, ada curve tu sampai dekat boom tadi. Okay. Okay. So done. Okay. Bila done, okay. So nampak tak dia tak ikut line lah warna merah tu. Okay. So cikgu tap. Cikgu tap pada line merah. So bila tap, nampak dia keluar warna ada putih-putih tu kan. Cikgu boleh arrangekan balik. Tu, cikgu gerakkan. Kalau guna jari susah sikit. Ini saya guna pen, Apple Pencil. So senang sikit saya kita nak arrange punya line. So dia akan ikut curve tu. Betul. Okay. Alright. So done. So try play. Tap. Tu dah pergi. Boom. Okay, saya bagi 1 minit untuk cikgu try dulu buat yang ni. Okay, sementara tu kalau ada sesiapa yang nak tanyakan soalan, boleh tanya. Ada berapa minit lagi moderator? So sekarang kita pukul 10.39 Cik Ali. Ya, agak-agak berhenti popo tu. Kalau ikutkan 10.45 kan. 10.45. Tapi ialah sebab kita dah lewat mula. Target 10.50 kita end. Macam tu lah. Okay, sekarang animation untuk bullet tu dah ada. Okay. So sekarang kita tunggu untuk buat castle. Okay, bullet cannon disappear. Next tadi pada bullet castle tadi juga. Okay, so pergi kepada bullet castle tadi. Okay, benda yang sama bullet castle tadi. Pergi pada animate balik sebab dia objek yang sama. Okay,
Okay, sekarang dia nak hilang, disappear. Bila disappear, dia mesti kena ambil add build out. So build out, disappear. Tekan disappear. So nanti dia akan hilang. So nampak bergerak, pergi, tu hilang. Okay. Okay, semua kena tap lah So kalau cikgu tak nak tap, cikgu pergi kepada ni sebelah play ni. Ada 3 line tu kan. So pergi 3 line tu. Okay, nampak tak? Bila kita tap tu dia akan keluar susunan our punya animation tadi. Okay, yang pertama tadi motion path. Yang kedua adalah disappear. So sekarang kita terpaksa tap semua ni sebab dia kata start build mesti on tap. So susah lah nak stick, kalau boleh kita dia auto. Dia auto, tak nak tap banyak kali. Kalau 10 animation 10 tap nanti jadinya. So kita tak nak. So pergi kepada circle yang pertama tadi, ada on tap ataupun after transition. Ini biarlah kita permulaan animation tu kita on tap lah. Okay, kalau tak dia bertukar slide je, kita on je slide kita terus dia buat animation. Susah juga kan. So better kita on tap. So pergi pada yang disappear tadi. Disappear ni after kita ambil, after bit 1. So kalau cikgu play balik preview. Okay, sorry. Kalau cikgu play balik, tengok on tap, disappear, hilang. Okay, alright. So dia hilang terus. Okay, done Okay, bila dah bulat tu pergi, and then dia mesti boom. So pergi pada star boom pula. Pergi star boom. Star boom kita pun animate dia. Nak animate dia, okay, kita nak buat apa? Star boom tak boleh wujud terus, tak logik juga kan. Kalau kita letak terus dia, kalau kita add action, dia tak logik. Okay, kalau sebab add action maksudnya objek tu dah ada dalam our punya screen. So kita kena build in. Okay, build in, kita appear. Okay, kalau kita preview, maksudnya macam ni je lah. Pergi bulat, pergi ke castle, kena hilang bulat, boom. Jadi. Okay, alright. So sama juga tadi, pergi 3 dotted, 3 line tu. So kita nak apa? Kita nak with build 2 ke ataupun after build 2. So kalau kita fikir logik balik, bulat pergi kena castle. Takkanlah kata kalau with, kalau cikgu ambil kalau ambil with, cikgu play. Kalau with maksudnya nampak terhasil macam tu. Kalau kita buat dia adalah after, sama rasanya. Ini. Okay, alright. Macam tu. Sepatutnya kalau with tu maksudnya pergerakan slide yang kedua tadi, animation yang kedua ni, yang disappear ni, dia dah appear sepatutnya. Tapi saya tahu sebab ada masa kot, dia ada pergerakan masa tu. So kita better ambil after bullet kena pada caster. After lah. After. Okay, settle pada star boom. Done. Okay, so kita nak pergi kepada caster pula. Okay, caster tadi dia runtuh kan, yang tepi ni, kiri dan kanan kan. Okay, so kita ambil dan animatekan dia. Okay, caster ni memang dah ada dah, so tak perlu build in. Kita ambil action. Okay, kita ambil action. Saya ambil create path. Create path tu saya nak dia jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. So sama juga untuk yang okay, done lah. Done. Okay, kalau cikgu perasan ada plus kat sini. So plus ni cikgu boleh buat nak tambah apa after that. After that cikgu nak buat apa? Nak je suruh rotate ke? Tengok so tak nak, saya tak nak itu. So rotate ni tak mau. So kita boleh delete balik. Okay, kalau rotate pun cantik juga. Saya tengok So pergi bullet, boom, jatuh, rotate. Okay, so ni nampak tak smooth sebab kita tak align ini dia. Okay, yang ni. Okay, kita arrange dia. Lepas appear,
Okay, maksudnya after tadilah, boom tadi. So shape rotate. Okay, with. No, with after. Okay, try. Kita play. Boom, jatuh. Dah rotate. Okay, so boleh rotate. Okay. Alright. So, sama juga. Pergi pada yang kedua. Pergi kepada yang menara yang susah sikit sebab tadi susah select. Menara yang satu lagi tu. Okay, so animate. Okay, add action. Create path. Sama, jatuh ke bawah juga. Okay, so jatuh ke bawah. Alright. Okay, nampak laju sangat kan? Dia punya dia jatuh tu laju sangat kan? Okay. Dia punya laju kan? Okay. So, bila laju sangat, cikgu tap pada motion path tadi balik. Ada duration. Cikgu boleh tambah masa tu. Nak berapa masa. Nak delay, nak lambat sikit ke macam mana dia punya jatuh tu. Okay. Okay, alright. Okay, so settle. Saya kena laju sikit sebab masa ada 3 minit je lagi. Ya, okay. boleh. Okay, so done yang tu. Okay, so lagi kalau dah jatuh, boom. So kita nak, okay, yang kita tap pada, jangan keluar, jangan done, tap terus pun boleh, tak perlu. Kalau kita keluar, kita kena ambil animate lagi kan. So ini kita terus dalam keadaan atas ni biru, maksudnya kita nak gerakkan lagi objek mana, kita boleh select je objek tu, terus direct je. So kat sini saya nak line ni, dia tak nak wujud lagi. Saya nak macam tadi, bullet tu pergi kepada cancel, line tu tak ada sebenarnya. Okay, so saya nak line tu wujud selepas tu. So saya build in, saya ambil line draw. Okay, tengok what happen. Nampak? Line draw dia keluar. Okay, so kita pergi pada 3 line ni balik. Kita tengok. Kalau dia kalau cikgu perhatikan ada 2 yang tak bercantum ni. So 2 tidak bercantum ni adalah merujuk kepada on tap. Okay, bila dia bercantum ni, dia dah combine. Maksudnya with ataupun after. Okay, so tadi yang motion path ni, kita nak buat with ke ataupun after pada slide yang ke animation yang kelima ni. Animation yang kelima ni. So yang ni kita nak with. Sebab tadi kalau kita maksudnya kena boom, takkanlah satu persatu jatuh kan, mestilah dua-dua tu jatuh terus. Macam tu. Okay, and then kita ambil connection line ni. Connection line ni so kita nak buat apa? With ataupun after. So yang ni kita kena buat after, tak boleh with. Okay, sebab dia letak akhir. And then kalau cikgu perasan kat bawah ni, dia ada delay. So maksudnya, kita boleh delay our punya animation nombor 7 ni. Selepas yang nombor 6 ni, kita nak delay dia sikit. Katakan 50 second nak delay. So dia akan delay dulu. After that baru dia akan keluar. Okay, so try kita play. Okay, bullet pergi. Boom. Jatuh. Itu ada rotate sikit kan. Lepas tu ada line keluar. Okay, done. Settle. So line tadi, okay, kalau pasal line tadi saya tak buat line ni dia solid line. Dia dash line. So kalau cikgu nak buat dash line, cikgu pilih apa punya curve tadi, pergi pada brush, pergi pada style. Style ni ada dotted line. So cikgu pilihlah dotted line yang sesuai. Okay, saya ambil itu. And then masukkan balik punya Canon. Macam tu. Okay, try play. Bullet pergi. Boom. Jatuh. Punya cancel ke bawah. And then line pun keluar. That is done our punya animation. Okay. Alhamdulillah 50. Ya, bagus. Pada 10.50. Ya. Okay, menarik sekali ya. So ada Cikgu Rizami, hore. Jadi tak jadi saya nak tengok hasil dia Cikgu Rizami daripada Cikgu Rizami. Nanti post dekat Telegram. Dekat grup Telegram. Dekat grup. Yes.
Okay, So any yang, questions? Ya, ada soalan Soalan? yang nak tanya. Sebenarnya kalau saya nampak kat sini, yang penting kita kena faham apa animation yang kita nak buat tu. Contohnya kalau kita buat Canon ni, so kita kena faham juga transitionnya apa, macam mana kena faham apa, kan. So macam bullet tu nak duduk depan ke duduk belakang ke, kalau duduk depan tak kena pula, kan. Betul. So kena pandai main dengan susunan dia, macam mana. Yes. So kalau cikgu rasa animation tadi ada salah, cikgu tak perlu tekan nak animate, tak perlu pergi nak pergi animate, itu pun boleh juga. Okay, ataupun cikgu boleh satu cara lagi, cikgu pergi pada 3 dotted ni. Okay, 3 dotted ni pergi pada transition build, dia terus masuk je terus. So cikgu pergi pada ni, so cikgu nampak semua susunan animation yang cikgu buat tadi. Okay, so cikgu boleh erase lah. Kalau cikgu rasa salah lah, dia punya yang lain ni duduk di atas, cikgu boleh hold ni, dia akan keluar macam ni, hold, and then cikgu boleh gerakkan. Nampak line biru tu, dia nak susun, duduk atas ni, tu boleh. Okay, juga soalan tu bawah. Ada soalan? Ya, ada soalan. Kalau kita nak buat shape yang jatuh tu supaya dia rotate, dia terbalik tu. Oh, dia terbalik. Okay, shape yang rotate ni, dia jatuh rotate bawah ni, dekat action ni, cikgu nampak tak button plus ni? Button plus ni, bawah ni. Ni plus ni kan. So cikgu plus. So ambil rotate ni. Dia akan jadi rotate. And then rotate ni, cikgu boleh arrange tau. Nak jadikan dia objek tu besar pun boleh sebenarnya. Rotate tu jatuh besar, atau rotate jatuh kecil pun boleh, nak kecil. And then cikgu nak rotate dia macam mana. Tu cikgu guna 2 jari lah. Okay, kita boleh rotate ni, kita boleh angle ni. Angle ni kita boleh arrange dia, angle macam mana nak jatuh. Okay, kita boleh adjust angle kita. So pulang pada cikgu lah nak angle tu macam mana. Okay, alright. Okay, kalau ikut pembelajaran kita, lepas dah siap tu, create a video. Create a video ni tak ada masalah. Senang saja. Macam kita kena tahu yang kita animation ni slide yang keberapa? Slide ke-7 kan? So pergi kepada yang 3 dotted ni, yang bulat ni. Okay, so pergi kepada export. Kat sini kita ada PDF, PowerPoint, movie, animated GIF. Yang penting kita ni, yang selalu kita pakai adalah movie dengan animated GIF. So yang selalu saya guna movie ataupun animated GIF. So kalau lah, let's say lah cikgu ambil animated GIF. Okay, tadi cikgu dah tengok tadi slide kan, slide berapa tadi. So slide range, so ambil ni slide range, kita yang nombor 7 saja, dan yang lain tak terlibat. So ambil slide 7 saja. Okay, kita boleh arrange. So patah balik. So frame dia, nak frame berapa lama, berapa lama dia berulang. So ini saya tak kacau lah. So ini tengoklah cikgu nak large ke ataupun XL. Okay, and then export lah. Export. Okay, share. Okay, pergi pada share, cikgu save image. Pada save image, cikgu pergi pada foto. Dia dah ada dah. Nah, dah siap. Ini animated GIF, dia akan terus bergerak je. Kalau cikgu buat movie, okay, kalau cikgu buat movie, okay, sekejap Kalau cikgu ambil movie, dia akan jadi macam ni. Sama juga, kita nak slide range ni, kita nak ambil 7 je, jangan ambil semua. Sebab nanti dia tak ada kaitan. So 7 saja. Okay, alright, export. Dan terus export creating movie. Okay, so sama, kita save video. Okay, pergi balik pada foto. Mana dah? Tu baru masuk. Okay, so movie. So ini movie. Alright. So dia lebih nampak sama lah. Tapi movie ni dia ada boleh play. Ada play. Kalau animated GIF tak ada lah. Dia akan play macam tu je. Okay, ni questions. End lah. Saya punya perkongsian dah habis. Cuma ada soalan lah kalau ada soalan. Ya, last ada soalan daripada Dr. Mariam. Keynote ni version berapa ni Cikgu Awi?
version berapa? Okey, nak mungkin check ada version. yang tak dapat tu, tak dapat Okey. buat macam yang kita buat malam ni. Oh ya ke? Kalau nak tengok version, pergi pada setting. Kita tengok dekat Keynote. Mana Keynote? So version 10.